kerajaan Campa, kerajaan Langkasuka, kerajaan Cicu, Tantan, Katahan. Walaupun raja-raja Melayu pada masa itu bukan beragama Islam, beragama Hindu ataupun Buddha, tapi mereka datang ke tanah air, ke tanah Melayu dalam situasi tidak ada manusia lain yang membina tanah. Orang Melayu yang membina tanah. Ada institusi pemerintahan, adanya radio, adanya stratifikasi sosial, adanya aktiviti ekonomi, perdagangan. Walaupun pada masa itu mungkin sistem pertukaran yang bersifat tradisional, tetapi orang Melayu membina negara ini. Dan selepas berakhir Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, maka di tanah Melayu tertubuhnya kerajaan Melayu maka oleh para Mesra. Dan sebelum itu sudah berkembang negeri-negeri seperti negeri Tidam, daripada kerajaan Kataha, dan juga negeri Kelantan daripada kerajaan Langkasuka, di mana mereka mempunyai kesultanan dan akhirnya tertubuh undang-undang tubuh bagi negeri masing-masing. Sebab itu orang Melayu disebut sebagai bumi putra. Orang Cina, orang India datang ke tanah Melayu ini lebih kurang 150 tahun dulu, bukan untuk membina negara. Mereka datang sebagai imigran yang dibawa oleh British kerana polisi British. Polisi British ni apa? Selain daripada imperialism, membawa pemahaman kolonialisme, iaitu menguasai kekayaan negara. Sebab tu kalau tuan-tuan baca satu tesis PhD yang ditulis oleh arwah Dr. Noordin Shihab. Dr. Noordin Shihab menulis tesis ini tentang tahun 30 menulis catatan tesis beliau. Daripada banyak tanah jajahan di dunia masa itu, tanah Melayu menyumbangkan 3/4 daripada hasil tanah jajahan British. Sebab apa? Tanah Melayu menghasilkan dua produk utama dunia masa itu, tekah dan juga timah. Kalau hari ini bawa petroleum apa? Sumber utama dunia. Dan dia memberi kekayaan kepada British. Kemakmuran British disumbang oleh tanah Melayu. Ini catatan oleh tesis Dr. Noordin Shihab tentang Malaysia tesis. Jadi orang Cina India tu, dia datang bukan nak bina negara, tapi hasil eksploitasi British untuk membangunkan dua sektor. Sebab masa itu berlaku revolusi industri di England masa itu. Kebetulan ada penciptaan apa tayar berangin. Tayar berangin, tayar kereta kita sekarang. Sebab sebelum kita pakai tayar kereta berangin macam daripada ketok asli, dulu kita pakai tayar mati. Tayar mati ni, selepas tercipta tayar berangin itu lah kemajuan ketok masa itu di tanah Melayu. H.N. Bradley, orang British dulu lah yang mengembangkan ketok di Malaya masa itu. Jadi samalah di Palestin, yang mula-mula membina negara itu adalah orang Arab. Kemudian daripada Yabus datangnya kelompok lebih. Kemudian daripada bangsa Yabus itu yang dipanggil orang Arab Kanaan. Orang Arab Kanaan. Sebab itu tanah Palestin dikenali sebagai tanah Kanaan. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab perjanjian lama, memang tersebut tanah Kanaan. Nabi Ibrahim berpindah daripada Iraq ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu Palestin. Daripada Arab
Arifah ini berkembang satu dari Arab. Jadi Arab Al-Aqif itu dipanggil Arab Musta'adan. Arab Musta'adan. Arab ini dia banyak menduduki di Jazirah Arab ini di satu tempat yang bernama Hadramaut di Yaman. Yang paling besar, yang paling dominan di kalangan Arab Musta'adan ini adalah Arab Jurhum namanya, Arab Jurhum. Dan Arab Jurhum itu adalah Arab yang memainkan peranan penting dalam sejarah di tanah Hijaz. Kerana sesudah 2000 tahun wujudnya orang Afrika ini, Arab Afrika ini, barulah lahir Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Yahudi daripada mana? Daripada Nabi Ibrahim. Baru muncul orang Yahudi lewat 2000 tahun. Siapakah Nabi Ibrahim? Keturunan Sam juga. Keturunan Sam bingung juga, tetapi jurah yang lain. Sebelah keturunan daripada Sam bingung itu datangnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini lahir di Babylon. Bukan lagi di Jazirah Arab, di Babylon, iaitu tempat bertemunya dua sungai, Sungai Tigris dan Euphrates. Di situ yang melahirkan tamadun Babylon, Mesopotamia kat situ. Jadi Nabi Ibrahim dari situ. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan Allah berdakwah kepada seorang raja bernama Namrud. Tetapi dakwah Nabi Ibrahim tidak begitu berjaya. Dan sunnah, antara sunnah Nabi ini tentang adalah apabila sesuatu dakwah itu tidak berkembang, maka Allah perintahkan hijrah. Allah perintah hijrah. Dan Nabi Ibrahim tidak terkecuali, diperintahkan Allah berhijrah daripada Iraq. 40 tahun berdakwah Nabi Ibrahim hanya berjaya mengislamkan orang saja. 40 tahun. Lalu Allah Ta'ala membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Allah kata, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu iman bagi seluruh manusia. Dan Allah kata, Allah akan mengunyikan kepada Nabi Ibrahim keturunan, anak-anak. Dan Allah menyatakan bahawa Allah akan memberikan kepada keturunan Ibrahim ini tanah Palestin. Nah, itu yang diklaim tu daripada perjanjian ini lah. Tercatat, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Perjanjian Lama, The Book of Genesis chapter 15 ayat 1 hingga 21 diterangkan. Tapi tuan-tuan perhati apa yang ditulis di situ. Yang Allah tulis di situ, yang tertulis di situ adalah Allah memberikan tanah Palestin kepada keturunan Ibrahim. Allah tidak sebut memberikan tanah Palestin kepada Bani Israel. Allah tak sebut itu. Dan Allah tidak sebut Allah memberikan tanah ini kepada keturunan Yakub. Tapi Allah sebut Allah akan mengunyikan tanah ini kepada keturunan Ibrahim selagi mereka beriman kepada Allah. Selagi beriman kepada Allah. Orang yang beriman. Bila tak beriman kepada Allah, Allah akan cabut hak tersebut. Allah tak akan beri. Kerana daripada Nabi Ibrahim ini lah, tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini ada dua isteri. Yang pertama Sarah ni, isteri Nabi Ibrahim yang sama-sama berasal daripada Babylon. Dan Nabi Ibrahim mempunyai isteri yang kedua yang berasal daripada istana Fir'aun di Mesir, yang bernama Sarah, yang bernama Hajar, di mana riwayat menyatakan, pendapat kuat menyatakan Hajar ini adalah hamba di istana.
Walaupun ada pandangan menyatakan Hajar itu adalah puteri kepada Firaun. Jadi Nabi Ibrahim memperistrikan Hajar itu dan mendapat putera. Hajar terlebih dahulu melahirkan putera yang bernama Ishaq, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail 14 tahun lebih tua daripada adiknya Ishaq yang dilahirkan oleh ibu yang pertama, isteri pertama Nabi Ibrahim, iaitu Sarah. Jadi antara Ismail alaihissalam dengan Sarah dengan Ishaq ini adik-beradik, satu bapa berlainan ibu. Ishaq ibunya Sarah, ayahnya Nabi Ibrahim, dua-dua bangsa Babylon. Siapakah Nabi Ismail? Ayahnya Nabi Ibrahim, ibunya orang Mesir, bukan orang Arab, orang Mesir. Jadi tuan-tuan tahu semua dalam Quran sebut, dalam Bible sebut bahawa Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar ke Mekah. Dan di situ berlaku peristiwa mukjizat sumur Zam-Zam. Dan Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan Arab Musa'adah. Arab di Jazirah Arab, Arab Johor Bahru, dalam perkahwinan yang kedua. Dia ada 2 kali berkahwin. Kawinan yang kedua Nabi Ismail itulah tuan-tuan mendatangkan keturunan yang disebut keturunan Adnan, keturunan Nabi Muhammad SAW.